Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk yang kedua dalam sesi tambahan iaitu tajuk garam. Standard pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, pelajar boleh memerihalkan proses penyediaan garam terlarut dan juga garam tak terlarut. Dan juga pelajar boleh menerangkan kepentingan proses penurunan garam terlarut. Okey, seterusnya kita akan bincangkan bagaimana caranya untuk kita sediakan garam tak larut. So, kita imbas mula apa itu garam tak larut. So, garam tak larut tak banyak, sikit je, iaitu yang pertama adalah semua garam karbonat kecuali kan. Kecuali garam kan, iaitu kan ni apa tadi? Kalium, amonium, natrium. Okey, semua garam karbonat adalah tak larut. Yang kedua adalah garam klorida iaitu PaCl. P ni apa? P adalah plumbum, A adalah argentum. Dan yang ketiga, garam sulfat PbKSO4 yang tak larut. So PbK ni apa? Plumbum, barium, kalsium. Okey, so ini sahaja garam tak larut. So, garam tak larut kita boleh sediakan menggunakan tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penguraian ganda 2. Okey. So, tindak balas penguraian ganda 2 ni adalah penghasilan garam menggunakan dua garam yang larut. Okey. So, dua garam yang larut dia akan menghasilkan satu garam larut, satu garam tak larut. Okey. Okey, cikgu tuliskan secara ringkasnya adalah kalau kita tulis dalam persamaan perkataan So, garam larut tambah garam larut kita akan hasilkan garam tak larut tambah garam larut. Okey. Garam tak larut ni lah yang kita nak. Tindak balas ini lebih mudah. Dia tak macam tindak balas penyediaan garam larut. Sebab kalau garam larut, kalau kita sediakan tadi, cikgu dah cerita kan. Kita kena panaskan lah, kena sejatkan lah kan. Yang ni tak payah. Yang ni campur je dua larutan, automatik dia akan membentuk mendakan. So, mendakan tu lah merupakan garam yang tak larut. So, garam tak larut tersebut, terus kita boleh turaskan dia. Macam tadi yang cikgu dah tunjuk, kita letakkan dia dekat dalam atas kertas turas dan di dalam corong turas. Kemudian kita bilas dengan air suling dan kita boleh turaskan dia sampai kita dapat hablo tu. Kemudian hablo tu kita keringkan dengan menekannya di antara dua kertas turas. Okey, yang ni lebih mudah untuk kita sediakan. Langkahnya lebih pendek. Okey, kita tengok contoh penghasilan garam tak larut pertama iaitu garam argentum klorida. So, sebelum ni cikgu dah bagi tahu kamu untuk proses penguraian ataupun pemendakan ganda 2 ni kita akan gunakan kita akan tindak balaskan dua garam larut dan dia akan menghasilkan satu garam larut dan satu lagi garam yang tak larut. Okey, so cikgu tulis mulalah persamaan tadi dalam bentuk perkataan iaitu garam larut kita tindak balaskan dengan garam larut. So, kita akan hasilkan satu garam tak larut dan satu lagi garam larut. So, garam tak larut ni lah merupakan garam yang kita nak hasilkan, manakala garam larut ni adalah larutan yang terhasil selepas daripada tindak balas tersebut. So, untuk contoh yang pertama ini, untuk penghasilan garam argentum klorida, kita kena gunakan garam argentum yang larut. Okey? Sebab kita nak hasilkan garam argentum kan.
So, kita pilih 1 garam argentum yang larut. Jadi, paling mudah untuk garam larut yang kita tahu semua pun larut, tak ada kecuali-kecuali adalah garam nitrat. Jadi, yang pertama ini ambil sahaja garam nitrat. Okey. Untuk garam larut kedua adalah garam yang kita nak hasilkan. Dalam kes ini adalah garam klorida. Okay, untuk garam klorida. So, untuk garam klorida, kita kena pilih garam yang larut. Untuk garam klorida, kan ada garam klorida larut, tak larut kan? Kadang-kadang susah nak hafal kan? Jadi, yang paling mudah adalah garam kan. Sebab garam kan, tak kisahlah dia garam karbonat ke, garam nitrat ke, garam klorida ke, garam sulfat ke. Memang semua garam kan larut. Jadi, untuk garam larut yang kedua, kita mesti gunakan garam kan. Okey, maka kita bolehlah dapat hasilnya iaitu garam tak larut kita. Dan juga 1 garam larut yang dalam bentuk cecair yang akan kita singkirkan melalui proses penurasan. Okey, so dalam kes ini, untuk penghasilan argentum klorida, kita gunakan argentum nitrat. Senang kan? Argentum nitrat. Sebab semua nitrat larut. Okey. Manakala untuk garam kedua, kita nak hasilkan yang ada klorida. Maka kita boleh gunakan salah satu garam klorida ini sama ada kita nak guna kalium klorida ataupun amonium klorida ataupun natrium klorida. Mana-mana satu. Kalau dalam peperiksaan dia tanya, suruh cadangkan satu cara penyediaan 1 garam tak larut, maka kamu boleh pilih mana-mana satu cara ini. Tak perlu senaraikan 3-3. Untuk latihan ni memang cikgu suruh tulis kamu 3-3 supaya kamu biasakan diri kamu. Tapi kalau dalam peperiksaan, kamu hanya perlu tulis satu saja. Maka cara paling mudah adalah kamu pilih sahaja 1 garam kan. Okey, kan. Mana-mana satu. Okey, so maka kita akan menghasilkan daripada ketiga-tiga balas ni adalah garam yang sama, iaitu garam argentum klorida, iaitu garam tak larut. Manakala untuk garam larutnya adalah garam kalium, amonium dan juga natrium nitrat. Garam larut ni senang saja kita singkirkan. Kita hanya perlu turas. Maka untuk persamaan ion, kamu hanya perlu tuliskan ion yang terlibat saja, iaitu ion argentum positif dan juga ion klorida negatif. Maka terhasillah garam argentum klorida. Okey, seterusnya kita tengok contoh kedua yang cikgu bagi, iaitu untuk menghasilkan garam plumbum sulfat. So, sebagaimana yang kita tahu tadi, kita akan gunakan 2 garam larut. Okey. So, garam larut pertama yang kita perlukan adalah garam nitrat. So, plumbum ni kita ambil daripada plumbum nitrat. Manakala untuk garam tak larut yang kedua, kita ambil daripada garam kan. So, yang ini kita ambil daripada garam kan, iaitu kalium, amonium dan juga natrium. So, kita boleh gunakan sama ada kalium sulfat ataupun amonium sulfat ataupun natrium sulfat. Okey. So, kita akan dapat hasil akhir dia adalah plumbum sulfat, iaitu garam yang tak larut. Ingatkan lagi kan cara nak menulis persamaan ni. Okey, kalau terlupa tak apa, cikgu ajar sikit. Okey. So, macam biasa untuk persamaan kimia, yang kahwin kita ceraikan. Kemudian kita kahwinkan baru. Itu positif dengan negatif. Positif dengan negatif. Maka dapatlah plumbum sulfat pasangan baru dan juga pasangan baru kedua kalium nitrat. Kalium nitrat ni merupakan sejenis garam larut. Jadi dalam bentuk larutan, kita boleh singkirkan sahaja dengan mudah menerusi proses penurasan. Okey, seterusnya untuk plumbum klorida. Macam biasa, yang pertama ini kita ambil dia punya sumber adalah garam kan. Garam nitrat. Garam nitrat. Okey. Manakala sumber yang kedua pula kita ambil daripada garam kan. So, maka kita dapatlah garam yang kita mahu, iaitu plumbum klorida
yang tak larut. Okey. So untuk persamaan ion, kita tuliskan ion yang terlibat saja, iaitu plumbum 2 positif dan juga klorida negatif. Okey. Okey, dan akhir sekali kita tengok barium sulfat. So macam biasa, untuk yang pertama, barium ni ambil daripada nitrat. So kita boleh guna barium nitrat. Dan untuk garam yang kedua, kita gunakan garam kan. Sama ada kalium sulfat, amonium sulfat ataupun natrium sulfat. Maka kita akan dapatlah garam barium sulfat. Dan untuk persamaan ion, hanya perlu tuliskan ion yang terlibat sahaja, iaitu Ba2 positif dan juga SO4 2 negatif. Seterusnya kita tengok kepentingan proses penulinan garam. Okay, so haplo garam yang terbentuk mungkin mengandungi bendasing. Bendasing ni mungkin habuk ataupun logam yang berlebihan. So garam yang terlarut ini, yang tidak tulen ini, kita boleh tulenkan melalui proses penghabluran semula. Okay, so tujuan proses ini dihasilkan adalah untuk menghasilkan garam yang 100% tulen. Langkah-langkah untuk penulinan garam adalah, cikgu nak ingatkan penulinan garam ni hanya terpakai untuk garam larut sahaja. Garam tak terlarut tak perlu kita buat penulinan sebab memang dia sudah tulen. Okey. Untuk garam larut, mungkin ada beberapa benda asing. So, kita boleh gunakan cara ini. Yang pertama, kita larutkan semula garam yang larut tadi tu, yang dah kita hasilkan tadi, kita larutkan semula. Kita larutkan dengan menggunakan air suling. Kemudian langkah seterusnya kita akan turaskan larutan tersebut untuk kita singkirkan benda asing. Dan seterusnya kita akan ulang semula langkah yang sama, iaitu kita panaskan ataupun kita sejatkan larutan tersebut sehingga larutan itu menjadi tepu. Kemudian larutan tersebut kita sejukkan sehinggalah hablu garam terbentuk. Dan hablu garam yang terbentuk dituras, dibilas dan dikeringkan. Dan kita akan dapatkan garam yang tulen. Sebenarnya kalau kita nak hasilkan garam yang tulen, kita sebenarnya perlu ulang langkah ini beberapa kali untuk memastikan bahawa garam yang terhasil memang betul-betul tulen. Baik, seterusnya kita tengok ciri-ciri fizik hablo. So garam ni merupakan sejenis hablo. So apa itu hablo? Hablo adalah sejenis bahan yang mempunyai bentuk geometri yang tertentu seperti cube, rhombus, prisma. Dia mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan juga bucu yang tajam. Dia juga mempunyai bentuk geometri yang sama tetapi saiz yang berbeza dan mempunyai sudut antara dua permukaan bersebelahan yang tetap. Kalau kita baca ciri-ciri ni macam pening je kan? Secara mudahnya, inilah contoh hablo. Okey, yang ini merupakan garam hablo cuprum sulfat. Sebab dia warna orange kan. So dia adalah cuprum sulfat. Cantik kan? Orange pula, warna biru. Okey, yang ni pula warna hijau ni merupakan hablo cuprum karbonat. Dan ini berwarna perang. Ini merupakan hablo ferrum. Cikgu tak pasti sama ada ferrum karbonat ataupun ferrum sulfat ataupun ferrum klorida. Tapi dia ferrum lah sebab dia warna perang. So bentuk-bentuk macam ni kamu nampak dia ada tajam-tajam kan. Ada segi-segi. So benda ni lah yang kita panggil sebagai hablo. So, berakhir sudah pembelajaran kita untuk subtopik pada pagi ini. Semoga video yang cikgu sediakan ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.